Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam video ulasan viral-viral. Saya Airul Irwan bin Limin. Okay, hari ini saya nak mengulas dan memberi pandangan sedikit tentang video viral yang berlaku apabila seorang guru tadika telah menghempas ataupun mencampakkan pelajarnya. Pelajar tadika pula tu kan. Jadi tindakan-tindakan sebegini tu yang kata amat menyedihkan lah. Sebagai seorang ayah pun apabila menonton video tersebut, kita nak sabar kan. Kita ni cuba latih diri kita untuk sentiasa bersabar. Tapi apabila kita menonton pelakuan sebegitu, kita terus terkenang dengan anak-anak kita kan. Jadi bila kita terkenang anak-anak kita tu, dia ada menjentik sedikit emosi geram, marah, kecewa dan sebagainya kan. Jadi pada masa yang sama juga sebenarnya pelakuan wanita ini, guru ini sebenarnya telah mencalakan profession, sedikit telah mencalakan profession guru tersebut, guru-guru itu sendiri. Sebab apa nama tu, kita tahu profession guru tu sangat-sangat mulia, right? Sesiapa pun yang berjaya ni adalah salah sebabnya antaranya adalah mendapat pembelajaran daripada guru. Namun apa yang berlaku kan, apabila video yang rakaman yang ringkas ini menunjukkan pelakuan seorang guru mencampakkan pelajar, which is tak sepatutnya berlaku. Tak sepatutnya berlaku, apatah lagi pelajar itu pelajar tadika. Wah, imah dia bising sekalipun, dia macam-macam perangai sekalipun, kita sepatutnya sebagai seorang dewasa, sebagai seorang guru, kan, tolonglah bijak mengawal perasaan. Jadi hari ini saya nak share sedikitlah tips kepada bukan saja guru tetapi pada mereka-mereka yang professionnya dealing dengan manusia. Sebab bila dealing dengan manusia ni, dia lebih sukar berbanding dengan deal dengan mesin. Bila deal dengan mesin ni, kita perlu tahu skill dia je. Tetapi dengan manusia ni, sebab dia ada roh, dia ada emosinya. Jadi perkara itu boleh menyebabkan hati kita yang pada asalnya tenang, boleh menyebabkan marah dan sebagainya. Not only profession guru, tetapi kepada mereka-mereka yang deal dengan manusia seperti di counter kan, training dan sebagainya. So apa yang sepatutnya, kalau contohlah pada hari tersebut cikgu kan, ataupun anda yang di luar sana, termasuk diri saya, sepatutnya saya pasti guru yang terlibat ini mungkin pada hari itu bukan hari yang baik untuk dia. Okay, mungkin dia menghadapi masalah-masalah yang secara personal, masalah peribadi dia, sama ada dengan pasangan dia mungkin, sama ada dengan kewangan mungkin, mesti ada masalah yang tercetusnya tindakan itu sehingga boleh mencampakkan pelajar ataupun anak murid dia sendiri kan. Jadi erti kata lain sebenarnya tuan-tuan dan puan kan, kalau kita sebenarnya dalam keadaan marah pada hari itu kan, hari yang mungkin tidak baik pada kita, mungkin ada external factor yang berlaku kepada kita yang mungkin kita menguji kemarahan kita. Dan apabila kita bekerja, kita berhadapan dengan macam-macam tekanan dan sebagainya. So sebenarnya hakikatnya kita perlu berlatih untuk mengawal emosi kita. Apatah lagi emosi yang marah. Kerana apabila emosi yang marah yang tidak terkawal, dia akan memberi maklum balas terhadap tindakan. Tindakan itu yang tidak yang menakutkan tu, yang kadang-kadang dia boleh mencederakan, yang kadang-kadang boleh menyebabkan orang lain sakit hati, kadang-kadang boleh menyebabkan diri kita sendiri tercedera. Itu yang sepatutnya kita elakkan. That's why pentingnya kita tahu bagaimana teknik dan kaedah untuk mengawal emosi. Dan saya pasti guru ini sebenarnya dia sedang dalam keadaan emosi pada waktu itu, tak kisahlah apa pun alasannya, tetapi tidak sepatutnya dilakukan. Namun kerana tidak mahir ataupun tidak tahu dalam mengawal emosi dia, maka perlakuan itu boleh tercetus. Okay, that's why saya sarankan kalau anda sedang marah, contoh pagi tu kan, kita dalam mood yang tak elok, rasa macam ada kusut kan, rasa macam nak marah orang dan sebagainya, istighfar. The number one is istighfar. Pertamanya kita kena istighfar. Sebab kita ni banyak dosa tau. Kadang-kadang ketenangan itu tidak sampai pada jiwa kita kerana dihalang oleh dosa-dosa kita. Tak kisahlah dosa besar maupun dosa kecil, kan? Jadi apa yang kita perlu buat, that's why every day kita kena istighfar. 70 ke 100 kali ataupun ke 1000 kali.
Dan istighfar, selalu istighfar. Walaupun kita tengah bawa kereta nak pergi ke tempat kerja itu, rasa tak tenang, rasa nak marah, mood tak ada, istighfar, istighfar, istighfar. Kerana insya-Allah istighfar itu kita mohon ampun kepada Allah SWT, makanya dosa-dosa itu terhapus, perisai-perisai pahala itu terhapus, dan insya-Allah rezeki ketenangan itu datang pada kita. Okey? Alright. Dan selain daripada itu juga, apa yang anda perlu tahu adalah pergerakan tangan, pergerakan tubuh badan kita. Sebab itu nombor 2. Okey, bila kita marah sebenarnya marah itu bila kita sedang marah automatically badan kita akan tegang, kan, urat saraf kita akan tegang, dan kebiasaannya tangan kita akan genggam. Bila tangan kita akan genggam, makanya kita akan lakukan sesuatu maklum malas mengikut amarah kita. Okey, seperti guru ni lah. Alright, bila dia dah marah, dia dah genggam, kemudian dia pegang, dia cengkam dan lalu dia campak. Genggam, cengkam dan campak. Gitu. Alright. Kita lepas satu perkara, okey. Sekiranya kita dalam keadaan marah dan kita tiba-tiba meletus, pam, kita pun genggam tangan kita. Kita kena halang kemarahan tersebut dengan apabila tangan itu menggenggam, kita kena lepaskan tangan. Itu tips yang kedua. Bila marah, saya ulang, emosi marah yang tercetus dalam hati, dia akan mencetuskan pergerakan tangan kita, kita akan genggam. Maka ini adalah tindakan hasil daripada emosi tersebut. Kita genggam dan kita akan lakukan sesuatu. Dan untuk mengatasinya, kita kena lepaskan genggaman. Kita lepaskan genggaman, makanya dia akan reflect kepada emosi kita balik untuk reducekan kemarahan. Sebab emosi mencetuskan pergerakan juga tercetus daripada boleh mencetuskan emosi. Dia reflect each other. So apabila kita ubah pergerakan kita, maka kita akan ubah emosi kita. Ini yang disyarat oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah bersabda, sekiranya anda marah, anda dalam keadaan berdiri kena duduk, apabila dalam keadaan duduk kena baring. Tetapi maksudnya lebih luas. Maksudnya adalah bukan saja pergerakan tubuh berdiri, duduk dan baring, tetapi the whole pergerakan kita sebenarnya boleh mengubah emosi kita. Itu maksud Rasulullah SAW, begitu luas maksudnya. Okey, jadi kalau anda tengah marah, pergerakan itu ubah pergerakan anda supaya emosi anda juga akan berubah. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga kepada khususnya pada guru dan juga yang lain lah. Yang ketiga adalah cara kita bila dalam keadaan marah, cara kita bernafas. So selalu bila kita marah, kita kan dia akan menimbulkan kemarahan lagi, kan. Jadi bila dalam menimbulkan kemarahan, of course kita akan bertindak melulu. Kita tidak akan bertindak mengikut rasional akal, tetapi kita akan bertindak mengikut emosional. Bila mengikut emosional, itu yang masalah tu. So, cara kita untuk kembalikan kepada rasional selain daripada mengubah tangan fizikal kita adalah kita dengan memahirkan kaedah pernafasan, membetulkan pernafasan kita. Contoh bila tengah marah itu, kita tarik nafas. Tarik nafas dalam, tarik nafas dalam ikut hidung 5 ke 10 saat, kemudian berhenti. 5 ke 10 saat, tahan, kemudian lepas ke mulut 5 ke 10 saat. Buat dalam 7 kali, okey, buat banyak kali, 7 kali dalam, tapi kena betulkan sedikit. Apabila anda tarik begitu, perut kena dalam keadaan kembung. Ramai orang kempis, bila dia kempis dia berlawanan, bila berlawanan dia semakin marah, semakin emosi. Jadi perut kena kembung, kemudian bila lepas ke mulut baru lepas habis kempis. Okey. Jadi pernafasan insya-Allah dengan izin Allah akan membantu mengurangkan emosi kita yang sedang marah. Okey. Alright, selain itu juga selain kita, itu yang ketiga lah kita istighfar, kita dah tahu kita tak ada mood, itu istighfar. Yang kedua bila kita tengah marah, kita ubah kedudukan kita, kan, kedudukan tangan kita dan sebagainya. Apabila kita, contoh cikgu tengah berdiri, kan, bila marah dia duduklah tenang sikit, kan. Alright. Yang ketiga adalah apabila kita membetulkan pernafasan kita supaya kita lebih tenang. Selain itu juga apabila kita ada masalah, jangan sambut masalah itu dengan menimbulkan masalah yang lain. Jangan sambut permasalahan itu dengan mencari salah orang lain. Jangan menyambut permasalahan itu dengan kemarahan sehingga boleh mencederakan orang lain, sehingga membuat sesuatu yang tidak elok. Jadi apa yang sepatutnya kita buat? Apabila ada masalah yang boleh mencetuskan kemarahan ataupun tekanan pada diri anda, kita perlu berbalik pada dia. Selain daripada istighfar, kita bacalah surah Al-Ghafir ayat 44.
Okay. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan segalanya kepada Allah SWT kerana Allah yang maha melihatnya. Jadi apabila kita letakkan masalah kita di situ, dan aku menyerahkan masalahku ini kepada Allah SWT kerana Allah yang maha melihatnya. Jadi kita balik pada dia bila ada masalah. Janganlah kita bila ada masalah kita kumpulkan, kita cari salah, kita cari faktor-faktor yang boleh kita lepaskan kemarahan kita. Tak pasal-pasal kan dah dibuang kerja dan sebagainya. Itu yang kita kena sentiasa berada dalam keadaan rasional yang mengawal emosional. Itu yang sangat penting, okey? Selain itu juga kepada mereka yang faham diri dia, dia kenal diri dia, ini poin yang kelima dia kenal diri dia yang mana dia ni kurang kesabaran kan, nak belajar cara kurangkan kesabaran, banyak kelas yang kena pergi, bayar pula tu kan. Alright. Tak ada masa nak belajar kan, tak tahu macam mana nak kawal kemarahan. Jadi apa yang saya boleh sarankan adalah anda pilihlah profession yang betul. Okey, kalau anda dah tahu anda ni tak boleh deal dengan manusia, jangan bekerja dengan manusia. Begitu. Kalau tak boleh contoh macam cikgu ni, tak boleh kusut apabila budak-budak buat bising. So jangan memilih profesi sebagai guru. Kan anda sebenarnya mengenai anak-anak tersebut dan anda mengenai diri anda sendiri, even worse. Okey, jadi pilih profession yang mungkin yang tidak boleh anda tidak deal dengan perangai-perangai manusia di luar. Kerana anda ingat apabila anda bekerja anda deal dengan bermacam-macam karakter. We can never change people's character, but we can always change our response towards people's character. But problem dia, unfortunately, if you cannot change your character, then how you want to change people's character, kan? So to deal dengan permasalahan, we need to change our character. Kalau tak boleh juga, kerja dengan mesin. Macam tu kan, janganlah mengenai anak orang gitu kan, marah dah ni. Alright, kawal-kawal, gegar. Okey, seterusnya. And yang terbaiknya juga, yang keenam adalah bila anda jadikanlah profession anda sebagai gudang pahala. Perbetulkan niat anda, review niat tu balik, betul tak betul aku nak mengajar untuk memberi manfaat kepada orang, kenapa aku perlu marah? Kalau kita marah-marah, maknanya apa manfaat yang kita bagi pada anak-anak tersebut? Jadi niat itu betul. Setiap pagi itu kita set, hari ini aku nak buat terbaik untuk budak-budak ni supaya masa depan dia lebih cerah. Kan? Hari ini aku nak bagi ilmu pada mereka, sebab ilmu ini yang kita akan bawa pada kubur. Inilah investment pahala, inilah gudang pahala. Profession yang bertemu dengan manusia, profession yang berhadapan dengan manusia, sebenarnya anda sedang membina gudang pahala anda sekiranya niat anda benar, sekiranya niat anda betul. Kalau nak mengamuk je kan, macam mana niat tu dah lain lah kan. Orang yang mempunyai niat yang betul, dia mampu mengawal kemarahan dan emosi dia kerana niat dia untuk manfaat orang lain. Dia akan bagi yang terbaik pada orang lain. Dia tidak mungkin akan mengenai orang lain. Itu niat yang betul. Okey. Selain itu juga jauhi sifat rasa dendam, sebab kadang-kadang rasa dendam, rasa dengki, perasaan-perasaan yang iri hati, perasaan yang tidak elok yang berada di dalam jiwa kita sebenarnya boleh mencetuskan lebih buruk, kemarahan yang lebih buruk kepada diri kita, lalu dan lantasnya kita melepaskan kepada orang yang mungkin bagi kita tidak orang kata bolehlah kita bulinya, bolehlah kita lepaskan kemarahan seperti kanak-kanak tadika ni kan. Alright, so amalkan kasih sayang yang seterusnya, yang ketujuh, sentiasa amalkan kasih sayang, sebarkan kasih sayang daripada sebarkan kemarahan. Kan setiap pagi kita senyumkan diri kita, bangun pagi dengan senyuman, jadi kita keluar rumah dengan senyuman, kita bertemu orang dengan senyuman, kita masuk sekolah, kita jumpa kawan-kawan cikgu kita senyum, kita jumpa anak-anak kita, anak-anak murid kita masuk kelas, kita senyum. Jadi senyuman itu boleh membina platform emosi yang sangat stabil pada asasnya. Okay, itu yang paling penting. Jadi saya mohon ini satu pengajaran kepada khususnya pada guru ini dan juga pada kita semua, supaya belajarlah mengawal kemarahan, kerana kemarahan itu bukan milik kita. Kemarahan itu selendang Allah SWT. Jadi kita tak ada hak untuk marah. Okay? Kita seharusnya bersabar, itu lebih penting. Okay? Alright, dan kepada pengusaha-pengusaha tadika yang khususnya tadika ini kan, sebelum anda mengambil orang kan, kaji selidik, buatlah kajian selidik tentang diri, personality dia, mampu tak dia berhadapan dengan pelbagai rentak karakter pelajar dan sebagainya. So you need to analyse first before main ambil je kan. Jangan pandang first impression terus. Jadi kita berbual, tanya soalan-soalan yang tricky, yang boleh nampak how dia tackle
student dan sebagainya. So jangan main ambil. Kan tak pasal-pasal kerana nila kerana nila susu sebelanga habis kan. Jadi habis, tak pasal-pasal terbuka netizen punya kerja, habis semua nama tadika ni, Instagram cikgu ni dan sebagainya. Walaupun sekolah ni dah mengambil tindakan membuang dia, kan, namun dia memberi impak yang besar kepada sekolah tadika itu sendiri, kerana ibu bapa dah akan mula hilang kepercayaan walaupun dah beroperasi berbelas-belas tahun. Kan, itu yang paling penting. And as a leader dalam organisasi tadika tersebut, guru besar selalu remind every morning, sebelum mula kelas kita bertemu dengan guru-guru, kita senyum dan kita cakap yang kata-kata yang baik, bagi semangat, bagi reminder pada mereka, layanlah anak-anak ni seperti anak kita. Kan, didik dengan baik, bukan kekerasan tidak akan memberi kebaikan pada orang, kekerasan tidak akan memberi manfaat pada orang. Yang memberi manfaat dan kebaikan adalah kasih sayang. Ilmu yang disalurkan melalui kasih sayang, impak dia cukup besar. Tetapi ilmu yang disalurkan melalui keganasan, kemarahan, impaknya adalah sebaliknya. Alright, jadi ini semua pengajaran untuk kita semua, insya-Allah. Kita doakan semoga anak-anak itu tidak cedera dan tidak memberi impak kepada pemikiran, mental, fizikalnya dan juga anak murid yang lain yang melihatnya. Kita doakan juga semoga cikgu ini diberi hidayah dan mungkin mendapat satu impak pembelajaran yang besar buat diri dia, supaya dia mula belajar cara mengawal diri, cara mengawal kemarahan, cara menghormati orang lain juga, insya-Allah. Okey. Alright. Habis ulasan saya, dan ini last. Ini adalah buku luar biasa saya. Ada 300 lebih muka surat. InsyaAllah pada siapa yang ingin menjadi luar biasa, apa yang saya kongsikan sedikit tadi pun ada dalam ini. Dia ada banyak, insyaAllah. Untuk mencipta kejayaan yang luar biasa, kita kena cipta karakter yang luar biasa terlebih dahulu sebelum kejayaan itu muncul dengan luar biasa. Jadi buku ini ada jawapannya. Harganya RM35 sahaja. Tiada di kedai buku, hanya ada pada saya sahaja. Promosi RM35 sahaja, anda akan dapat satu lagi buku perisai buat wanita. Ini buku pertama saya, sama harga ini RM35 sama harga, tetapi kali ini dia percuma. Dan juga saya akan bagi juga e-novel Casanova Kecundang yang mempunyai 400 muka surat, novel Casanova. Okey. So ini 300 lebih muka surat, ni 300 lebih muka surat, e-novel ke saya 400 lebih muka surat. Semua tu kita bagi dengan satu harga RM35. Kalau siapa yang berminat boleh dapatkan buku ini di bawah ni, nombor di kat bawah 0142337832. Insya-Allah anda akan menemui satu jawapan yang very powerful, especially buku ini. Ini untuk wanita saja, lelaki tak boleh baca. Alright? So thank you so much. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.